Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan. Apa khabar semua? Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan saya terus nak buat live yang pendek je tuan-tuan. Saya nak direct kepada point je, tak nak buang masa. So saya estimate live ni 15 minit dan insya-Allah tuan-tuan saya akan kerap live. Okey, tapi cuma kita ada satu live yang panjang dan satu live lagi yang pendek lah, lebih kurang 15 minit. So hari ni memang live yang pendek tuan-tuan. Jadi tuan-puan, saya nak sharekan kepada tuan dan puan macam mana kita nak merangka senaman tuan-puan. Jadi tuan-puan, perkara pertama sekali yang kita perlu tahu yang perlu ni sebelum kita katakan nak kira kalori ke nak apa nak kurus lah tuan dan puan, yang pertama sekali you kena tetapkan matlamat you yang pertama. Tuan-puan, sebab ramai orang kat luar sana mereka ni selalunya tak ada matlamat. Contohnya tu yang ramai orang tanya nak skipping, kalau nak kurus dia nak skipping. Ada orang dia kata dia nak kurus dia buat jogging. Ada orang kata dia nak kurus dia buat latihan bebanan. So tuan-puan, semua latihan yang kita nak lakukan tu kebanyakannya mempunyai apa orang kata kelebihan dan kekurangan dia. Okey, bukanlah kata tak bagus, tapi kita kena faham lah apa yang kita nak capai. Tu pertama sekali tuan-puan. Jangan sesekali ikut orang, jangan sesekali kita apa orang kata hentam kromo tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, dalam pengurusan berat badan ramai sangat orang yang mengalami kecederaan. Saya ramai klien tuan-puan, yang saya dapat klien-klien ni adalah mereka-mereka yang terdiri daripada yang mengalami kecederaan. Ada yang sakit lutut, sakit pinggang disebabkan aktiviti yang mereka lakukan tu yang tak sesuai dengan badan mereka. Tapi diorang ni tak ada knowledge kan. Tapi diorang tak ada knowledge dan mereka hanya ikut-ikut sajalah. So benda ni yang kita kena faham. Jadi tuan-puan, sebelum you nak mulakan senaman, yang pertama sekali you nak jadi, you punya matlamat, objektif you apa. Bila you dah tahu objektif you apa, contoh you nak jadi badan sado, you nak kurus kering macam papan you nak kurus yang ada tone. So semua benda ni berbeza tuan-puan. So apa saya nak sampaikan tuan-puan, contoh macam ni tuan-puan. Kita nak pergi ke satu destinasi kan, kita nak pergi ke satu destinasi. Kalau tuan-puan kata saya macam saya contohnya saya kat Johor tuan-puan. Tuan dan puan nak datang kat Johor, tuan dan puan tak tahu saya Johor di belah mana. Okey, nak datang Johor, pergilah cari saya kat Muar, cari saya kat Mersing, cari saya kat Segamat, cari saya kat Keluang. So melilau dekat Johor tu sebab Johor tu besar. Jadi kalau saya kata Johor Bahru, so nampak skop dia dah kecil. Okey, skop dah kecil, tapi Johor Bahru ni pun besar juga tuan-puan. Kalau katakan saya di satu lokasi Skudai, so tuan dan puan dah boleh localizekan saya, Skudai, dah boleh tahu area mana yang saya berada. Dan kalau saya bagi spesifik tempat, dan tuan dan puan akan tahu tempat saya di mana. Tu contoh. Sama juga dalam pengurusan berat badan. Tuan dan puan, you nak kurus. You nak kurus yang macam mana? You nak kurus papan? You nak kurus yang ada tone? You nak kurus yang flabby? Kalau you tak ada matlamat yang jelas, sebab itulah you akan buat apa saja. Contoh hari ni kalau you tengok ada satu orang share dia kurus dengan skipping, you pun terus ikut skipping. Bila you tengok ada seseorang tu share dengan jogging, you pun ikut jogging. Bila you tengok orang tu pergi weight training kurus, you pun ikut weight training. So tuan-tuan, you tak boleh ikut orang, you mesti ada matlamat yang jelas. Okey, contoh kenapa matlamat yang jelas ni sangat penting tuan-tuan? Sebab bila you dah tahu apa you nak capai, dan you akan tahu apa yang you nak buat. Contoh you dah tahu saya duduk di Skudai. Okey, you mungkin daripada Kuala Lumpur. Apa yang you nak, macam mana cara you nak sampai kat tempat saya? Ada macam-macam tuan-puan. Kalau you naik basikal boleh, jalan kaki boleh, naik kereta boleh, kapal terbang boleh, kereta api boleh. So apa the best transportation untuk sampai kat tempat saya? Begitu juga dengan pengurusan berat badan. Kalau you target badan you nak jadi tone, so tuan-puan, you tak boleh tinggal latihan bebanan.
Tu contoh kalau you nak kurus kering macam papan, okey, tak kisah shape ada tak ada, so you kena buat sesuatu perkara yang menuju ke arah tu. Maksudnya tak kisahlah asalkan you turun berat badan. Faham Jadi tuan-puan, kenapa saya terangkan benda ni? Sebab ramai orang terlepas pandang benda yang simple ni. Sebab tu diorang akan berubah-ubah. Okey, contoh ikut musim Hari ni orang buat skipping, you buat skipping. Hari ni orang buat running, you buat running. So you tak ada matlamat untuk you capai kat satu tempat. Okey, dan you buatlah apa-apa. Dan along the way you buat tu tuan-puan, the worst thing is you mengalami kecederaan. Sebab tuan dan puan, saya jumpa ramai orang sangat di luar sana yang mengalami kecederaan. So tuan dan puan, itulah benda yang sangat kita takut. Okey, kita takut sangat perkara ni berlaku. So the best is you apa orang kata, tetapkan dulu you punya matlamat. Okey, kalau saya percaya you memang tak nak kurus flabby kan. Kalau you nak kurus flabby, you tak payah senam tuan-puan. You just diet, jaga makan dan tak payah senam, dan you akan turun berat badan. Okey, tapi maksudnya you pun sendiri nanti bila dah turun berat badan, dah kurus, you pun malu nak tengok badan you sendiri kan. Jadi itulah cerita dia. So matlamat ni sangat jelas tuan-puan, kena jelas. You nak jadi macam siapa? You bukan nak kurus, saya tahu you bukan nak kurus saja. You mesti nak kurus yang ada, kalau perempuan dia nak ada tone, okey, dia nak ada curve badan dia, dia nak solid badan dia, nak firm. Dia jarang saya jumpa orang perempuan yang nak punggung leper macam tu, tak ada. Tak, maknanya aset-aset mereka ni tak nampak. Dan jarang saya jumpa lelaki yang dia nak kurus sampai nampak tulang. Ada tuan-puan, ada yang macam tu, tapi tak ramai. So tuan-puan, bila you nak turunkan berat badan, pertama sekali yang you perlu fokus adalah objektif you, matlamat you. You nak turun seperti siapa? So contoh, you ada target satu model. Okey, ada orang mungkin dia nak kata dia nak jadi macam Cristiano Ronaldo. So nampak jelas kan? Sebab tuan-puan, kalau kurus ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi macam badan marathon, marathon runner. Kalau you tengok marathon runner, badannya kurus kering, maknanya dia tak ada shape sangat, badan dia straight ya. Kalau Cristiano Ronaldo dia agak muscular. So you expect orang yang nak jadi Cristiano Ronaldo tu, adakah dia mengelak daripada latihan berbadan atau dia lakukan latihan berbadan? Faham So saya nak sapa kawan-kawan sekejap. Assalamualaikum, Puan Hamidah. Cik Izzuddin apa khabar? Sri Tanjung, Waalaikumsalam. Puan Lina, hai. Ariel, power. Okey tuan-puan, kita dah sampai kat ujung lah. Tapi saya just nak share satu lagi. Bila kita design exercise, okey, sebab tu kalau saya dalam sesi consultation, saya akan tanya klien apa yang mereka target. Bila kita tahu dia punya target, dan kita boleh set exercise according dengan dia punya target. So tuan-puan, sampai sini saja perkongsian saya hari ini tuan-puan. Kita memang tak nak live lama, kita nak short live je. Nanti insyaAllah ada satu hari lagi mungkin kita akan ada sesi Q&A dan sebagainya tuan-puan. Jadi tuan-puan, saya recap semula. Matlamat tuan dan puan mesti jelas. Sekiranya kalau you sakit lutut, you sakit diabetik, you ada penyakit dipanggil metabolic disease, itu pun latihan dia lain. Sebab ni saya share satu cerita sebelum saya nak tutup. Tuan dan puan, sebelum ni saya ada satu klien, saya share sebelum post saya ni, ada satu klien saya, beliau ni mengalami sakit pinggang tuan-puan. Jadi tuan-puan, adakah skipping, adakah weight training, adakah jogging sesuai untuk orang yang sakit pinggang ni? Itu isu dia. Sebab tu saya nak bagi you the big picture supaya you faham apa yang you nak capai tu. Okey, you punya matlamat, dan you tahu macam mana you nak capai tu, tuju matlamat you. Jelas So kalau macam orang yang ada sakit pinggang, diabetik, orang yang ada metabolic disease, orang yang ada musculoskeletal injuries, orang-orang yang macam ni, mereka perlukan satu program latihan yang special untuk mereka. Diorang tak boleh nak pergi jadi Cristiano Ronaldo, tak.
diorang kena overcome diorang punya injuries problem dulu. Okey, diorang kena kawal gula dalam darah dulu, diorang kena jaga monitor blood pressure ke apa ke, semua kena lebih kurang dah cantik, dan baru kita go for next level atau objektif dia yang seterusnya. Kita tak boleh capai dua benda dalam satu masa, tuan-puan. Jadi tuan-puan, sebab tu tuan-puan, matlamat yang pertama yang kita kena tahu adalah apa yang kita nak. Okey, so sebab tu you kena ada seorang, okey, untuk consult you, untuk bawa you, untuk bimbing you. Sebab kalau you buat sendiri selalunya memang tak jadi lah. Kan? Jadi tuan-tuan, itulah cerita yang saya nak sampaikan. Waalaikumsalam Puan Nazlinda. Tuan Nazli apa khabar? Waalaikumsalam. Yes, thank you Puan Alia. Baru masuk, saya nak jadi macam Jordan Yo. Ya, boleh. Badam. Okey, kalau Tuan Izzuddin nak jadi macam Jordan Yo, okey, so baru kita akan tahu apa program yang sesuai untuk you. Okey, kalau you jenis yang free injury, okey, then kita akan proceed apa yang you nak, apa orang kata yang you apa impikan atau matlamat you. Waalaikumsalam Syah Single. Metabolic disease tu macam diabetik, penyakit-penyakit yang melibatkan metabolik, contoh diabetik, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya lah. Okey tuan-tuan, sampai sini saja perkongsian saya. Saya akan buat short live je. Okay, insyaAllah saya akan kerap live, dan saya akan buat live terkejut. Kalau keluar notification, terus set ni lah, follow saya. Okey tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Jangan lupa share tuan-tuan pada kawan-kawan kita. Alright, bye-bye.